Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar tak suara ni? Komen boleh dengar tak suara? Sebab sometimes kalau buat live dia macam tak jelas sangat suara. Ada ni kat luar baru habis jogging. Kat tempat kita PKPB. Jadi bila PKPB COVID dah meningkat ni kan, ramai orang yang mungkin anxiety makin teruk balik, susuk balik lah. Kalau kesihatan anxiety tu kan ada level-level dia makin pulih. Sekarang mungkin ada yang susuk balik, mana masih ada anxiety ataupun baru kena anxiety time, yelah time-time pandemik ni kan, time-time COVID ni meningkat. Sebab situasi ataupun situasi sekeliling ni cukup mempengaruhi orang anxiety. Sama ada dia memang ada anxiety ataupun dia baru nak kena anxiety. Boleh jadi dia kena anxiety sebab situasi sekeliling, kerunsingan dia, sebab perasaan-perasaan yang tak bagus tu terkumpul pada diri dia. So siapa-siapa yang anxiety dia teruk balik ataupun sekarang tengah teruk, bukan anxiety dia sembuh ataupun yang dah pandai kawal tu tak apalah, ataupun yang memang boleh kawal lah, siapa anxiety tengah teruk tu, dalam situasi-situasi ni elakkan untuk membaca berita-berita yang negatif. Sama ada berita tu sahih atau berita tu betul, ataupun sama ada berita tu palsu, kan. Elakkan. So maksud saya macam kurang-kurangkan lah. Kalau macam scroll Facebook tu kan, nampak berita macam pelik sikit, bagi lepas je. Ibarat masuk telinga kan, kita nampak, takkan kita jadi tak nampak. Kita nampak, buat dek je. Belajar untuk buat dek. Belajar untuk buat dek. Kadang-kadang kita tak boleh nak buat dek kan. Elak komen yang berat-berat. Jangan berat-berat fikir. Kalau contoh nak tahu kita berat berfikir ni, sikit-sikit kita nak komen, cakap minta lockdown gitu. Begitu. Elak-elak kan. Bukan, sebenarnya bagus kita apa ni, kita waspada, tapi untuk orang yang ada anxiety ni, elak-elakkan terlebih waspada tu, memburukkan lagi orang punya anxiety. Ada yang jadi makin teruk anxiety masa COVID meningkat balik ni, sebab dia runsing, dia ada anxiety, dia runsing dengan situasi sekeliling. Terlebih waspada tu elak-elakkan untuk orang yang ada anxiety kalau nak sembuh. Belajar dululah, bukan sebab kita buat sebab tak risau dengan pandemik ni. Maksud saya, kita tetaplah elak-elakkanlah pergi tempat dekat luar yang bersua muka dengan orang, berjumpa dengan orang kan. Elak-elakkan sentuh surface. Maksud saya, belajar buat runsing tu kan, belajar buat maksud saya, elak-elakkan lah. Kalau macam ada berita harian, walaupun berita tu benar, scroll dulu time sakit. Kalau tak, susah gila. Itu yang saya buat masa saya anxiety, dan sampai sekarang lah kan, ada berita memang lah saya tahu benda tu memang kita boleh runsingkan, tapi buat dek je, sampai jangan berlebihan lah. Bila kita ada anxiety, kita punya cemas ataupun kita punya ambil kisah tu terlampau berlebihan. Orang yang ada anxiety ni, dia sebenarnya jiwa dia lembut, dia lebih penyayang gitu, dia lebih kisah, dia kisah kepada orang sekeliling, sampai dia punya runsing tu pasal hal orang lain pun. Maksud saya, sikit-sikit kan kita risau pasal benda-benda kat luar, orang lain terjangkit, boleh buat kita sakit. Macam tu. Itu sebenarnya saya cakap berlandaskan apa yang berlaku pada saya sebelum ni kan. Anxiety saya sebelum ni, kita kisah sangat. Mana jangan terlebih kisah, jangan terlebih waspada lah. Bukan jangan waspada, jangan terlebih fikirkan, jangan terlebih masukkan dalam kita punya kerunsingan tu kan. Kerunsingan kita, kita jaga diri kita, tapi itu pun jangan berpada-pada lah kan. Masa saya anxiety time mula-mula PKP tu teruk betul, di mana
Gila lah, gila. Tombol pintu tu hampir setiap hari saya detol kan. Sangat teruk. So memang kena belajar buat supaya otak kita dapat rehat. Makin kita rehat, otak kita makin rehat, makin kita cepat sembuh. TS boleh minum tak kejap saya. Abang baru habis jogging ni saja buat live rehat kan. So macam tu. Macam sekarang ni kan, kalau saya dulu masa saya anxiety, saya kisah sangat anxiety, mas PKPB kan, PKPB SOP dia boleh jogging kan. Korang kena, sebab saya ada baca banyak komen, ada yang marah boleh jogging kan. Kalau boleh futsal marah tu tak kisahlah. Tapi boleh jogging tu rasanya jangan marah lah kan. Sebab apa? Kesihatan fizikal, mental tu tak boleh ditangguh-tangguhkan. Kita kena jaga dan kita kena elak dia daripada jadi sakit. Lebih baik kita jaga dia dan elak dia jadi sakit berbanding kita nak menyembuhkan. Bukan senang kan. Jadi dia sama-sama naik lah. Budak-budak sekarang cakap kesihatan fizikal dan kesihatan mental tu sama-sama naik dengan kerunsingan kita terhadap COVID-19. Maknanya kita boleh risau, kita waspada, jaga SOP, tapi dalam masa sama kita jangan tangguh-tangguh juga untuk jaga dan kekalkan kesihatan fizikal dan mental kita. Sebab tu benda tu pun penting. COVID-19 tu memang penting lah kita elakkan kena, tapi mental kita juga penting, fizikal kita juga penting. Sebab bila dah sakit, kita juga yang nak sembuhkan, bukan senang kan. Kalau orang yang dah ada anxiety tahulah, tapi rata-rata yang di luar sana tak tahu. Begitu. Jadi rasanya wajar lah. Rasanya wajar apa yang SOP sekarang. Maksudnya PKPB bersyarat dikenakan kepada negeri, daerah-daerah yang layak. Macam Putrajaya ni kes kosong hari ni, beberapa hari lepas kosong, ada hari tu 2 begitu. So dia layak. Dia layak. Boleh jogging tu okey kot. Sebab kita tengok orang jogging saya tengok boleh. Ada tu 2 orang. Orang jogging mana nak bersua dengan orang. Saya jogging ni kan, ni duduk bontot je lah sentuh kat lantai kan. Bontot sentuh kat lantai sampai rumah basuh. Tapi tangan saya tak ada sentuh apa-apa. Dia just sentuh tombol kereta gitu. So why not boleh jogging kan? Why not boleh jogging? Sebab kita mental dengan fizikal kita tu pun tidak kurang pentingnya kita kena jaga. Jangan sakit. So saya keluar ni, kejap saya balik, saya tak sentuh apa-apa kat luar. Dia just jogging, hirup udara segar. Tapi kesihatan saya dapat kekalkan kan. Keceriaan saya tak murung macam dulu, saya tak anxiety macam dulu. Alhamdulillah macam tu. So saya rasa saya setuju sangat. Tapi saya tak setujulah dengan orang yang tak tahulah, yang tak tahu Sebenarnya kadang-kadang saya nampak cara diorang berlebih-lebih nak lockdown di tempat yang macam Putrajaya kosong kan. Takkan nak lockdown kan. Berlebih-lebih tu saya nampak diorang tu macam boleh ada risiko boleh kena anxiety. Macam saya dulu lah, saya pun dulu terlebih waspada. Saya selalu takut sebab COVID ni, selalu fikir diri ada simptom-simptom COVID, apa nak buat. Alhamdulillah saya jumpa seorang, mana tahu saya boleh bantu kan. Ini adalah Haliza Samsudin. Ini adalah simptom saya dulu. Puan Haliza, saya dulu siap buat COVID test. Buat COVID test, saya ada rasa sesak nafas, saya ada batuk-batuk, gatal-gatal tekak, hampir semua simptom COVID tu saya ada. Tapi saya tak ada kontak rapat langsung, saya tak pergi tempat berisiko. Tapi semua tu ada sebab saya punya anxiety. Sebab kononnya saya pergi kedai aja. So saya buat COVID test. Bila dapat COVID test result saya negatif. Dapat je result tu, saya terus semua simptom tu hilang. Makna saya ditipu oleh anxiety saya. Macam tu. So sebenarnya perlahan-lahan lah untuk menghilangkan stigma tu mungkin susah. Macam saya boleh hilang sebab saya buat saringan kan. So bila dapat saringan semua alhamdulillah okey lah. Tapi untuk puan kalau tak buat saringan memang ada orang. Okey. Sebenarnya anxiety, rawat anxiety tu puan kena banyakkan rehat kat otak. Makin otak kita tak rehat, makin anxiety tu susah nak dikawal. Nak rehatkan otak kita kena tidur. Kena tidur cukup. Itu nombor 1 lah. Tidur kita kena cukup dan tidur tu berkualiti. Kadang kita tidur 9 jam pun tidur kita tak berkualiti sebab kita tidur dalam kerunsingan, tidur dalam kerasahan kan. Otak tu tak berhenti berjalan. Time nak tidur pun kita tutup mata tu, otak tu ya Allah, mata je tertutup tapi otak tu lebih kuat daripada orang tengah bekerja keras berfikir tu kan. Sebab dia
orang anxiety gitu. Tapi cuba je, paksa je. Kalau perlukan ubat ubat doktor boleh bekalkan. Macam abang ipar saya dia dibekalkan dengan ubat tidur kan. Jadi benda tu, ubat tu membantu dia untuk tidur lena dan tidur berkualiti. Kalau dia susah tidur pun tidur dia akan lena. Sebab saya pernah try ubat tu. So tidur tu penting. Jadi otak kita berehat. Macam tu. Kalau tak nak ubat doktor, ambil suplemen dekat farmasi, ambil suplemen yang apa ni? Melatonin. Melatonin ni dia meningkatkan hormon serotonin dalam diri kita supaya kita senang tidur dan tidur kita lena. Itu nombor satu lah kalau nak sembuh anxiety, tidur. Kalau macam kena rancang lah hidup tu kan. Jangan kurangkan nak menghadap sangat telefon. Ini saya tak cakap lagi. Kurangkan menghadap telefon dengan komputer, TV, device yang dekat-dekat lah. Sebab dekat telefon ni dia ada blue ray, cahaya biru tu orang bahasa Melayu dia, ataupun radiasi blue light. Dia sangat kuat. Kalau ada tester dekat, saya ada tester tu dekat tu, lampu biru tu memang kuat. So cahaya radiasi blue ray tu dia boleh tembus ke saraf belakang mata kita, dan dia berhubung dengan, dia memberi respon kepada tubuh kita, memberi respon kepada radiasi blue ray tu. Kalau kita banyak tengok telefon, komputer time-time PKP ni kan, dia mendorong kita jadi anxiety lagi kuat. Sebab dia saraf belakang mata kita tu bertindak balas daripada blue ray tu, dan dia membuatkan gangguan produksi hormon serotonin kita. Hormon serotonin tu penting untuk tubuh kita tidur kan. Kalau perasan orang yang main game kan, yang kerja-kerja komputer ni, dia mampu berada depan komputer ataupun telefon lama walaupun badan dia dah penat. Walaupun sepatutnya kalau dia kerja benda lain lah, kerja dia contoh sapu sampah ke apa-apa kan, sepatutnya dia dah penat sangat, dia dah tidur. Tapi sebab dia kerja dia ataupun perbuatan dia main telefon ataupun main game dekat apa, dia mampu tak tidur sampai 24 jam, kadang lebih, walaupun dia dah penat sebenarnya, mata dia dah hitam. Sebab hormon serotonin dia tu, produksi hormon serotonin tu dah terganggu. Radiasi blue ray pada device ataupun peranti telefon seperti komputer. So antara benda korang kena elak kalau ada anxiety, elakkan telefon dengan komputer. Satu kelebihan dia memang kita membendung lah daripada cahaya blue ray tu, supaya kita punya produksi hormon serotonin untuk kita punya tubuh dan otak tu cantik kan. Nombor dua, kita boleh elak, kurang-kurangkanlah baca berita-berita yang membuatkan kita resah. Kalau kita sihat tak apalah kan, tapi kalau di tengah sakit ni lah saya cakap kan, kurang-kurangkan baca berita-berita tu. Kita TV pun saya tak baca masa dulu kan, tapi sangat membantu. So kurang-kurangkan, sebab kita ni resah, kita ni lain. Kita benda kecil je kita boleh fikir berhari-hari tau. Macam tu. Habis dah nikmat makan, bila dapat sakit ni nikmat tidur pun habis. Dina Suryana. Oh, Dina ada anxiety lah tu kan. Nikmat makan sebab berpantang lah ya. Alang-alang dah rasa kurang nikmat tu, pantang ketat-ketat supaya cepat sembuh. Itu yang saya buat sebelum ni kan, pantang ketat-ketat. Alang-alang dah rasa kurang nikmat tu, target 4 bulan at least saya kena sembuh. 4 bulan tak lama untuk sakit-sakit begini. Dapat balik nikmat dia, rasa 4 bulan tu tak lama. So alang-alang dia kurang nikmat tu, pantang terus biar sembuh terus. Stok gula lah antara paling penting Tidur tu memang susah. Saya cakap rules nombor 1 nak sembuh anxiety, tidur kena cukup, dan tidur tu kena berkualiti. Maksudnya tidur tu kena nyenyak. So memang paling susah. So itulah antara yang saya boleh cakap membantu. Korang kena boleh ambil ubat ataupun suplemen melatonin. Okey, tapi yang terbaiknya korang tak payah ambil suplemen, tak payah ambil ubat. Korang boleh try jogging. Okey, bagi yang tempat yang masih boleh jogging, jangan tunggu nanti mana tahu, kita tak tahu akan datang, mungkin kita PKP kes meningkat di tempat kita pula. Ada peluang jogging ni, jogging kan. Bangun pagi kalau cuti lah kan. Jogging waktu pagi baik, di matahari pagi, sebab dia memberikan cahaya matahari tu membuatkan tubuh kita memproduksi hormon serotonin. Yang mana saya cakap tadi, hormon serotonin ni berguna untuk otak kita supaya anxiety tu kurang, dan satu lagi kita boleh tidur awal, kita boleh tidur lena macam tu.
So boleh jogging waktu pagi. Kalau tak ada waktu pagi, ambil waktu malam macam ni. At least tubuh kita agak penat, rasa penat kan. Kalau orang ada GERD, jogging tu janganlah jogging macam orang yang sihat kan. Macam saya ni, kalau ikutkan lari pun laju, tapi masa saya sakit dulu ada GERD tu, saya lari pun slow-slow. Just fokus untuk kuatkan kita punya abdomen. Abdomen. Orang ada GERD ni selalu dia kembung kat sini. Kat sini. Kan, lagi-lagi orang buncit, dia suka tahan-tahan nafas tu kan sampai kembung kat sini. Dia mendorong GERD tu. Kan? Tekanan dia kat atas. So, kalau kita jogging, benda tu akan kuat dekat sini kan. Otot esophagus kita kat dalam tu dekat sini. Tapi badan kita ni berhubung-hubung, urat-urat dia berhubung kan. Otot kuat kita punya badan kat sini boleh kuat kat dalam. So begitulah, jogging tu banyak manfaat dia. So kalau pagi dapatlah sekali dengan hormon serotonin yang baik matahari pagi kita jogging bawah sinaran matahari. Tapi kalau tak ada peluang boleh ambil lah supplements melatonin yang mana membantu tubuh kita merangsang hormon serotonin tu. Jadi kalau tak boleh ambil buat waktu malam pun okey. At least kita penat lah kan. Mula-mula begitulah saya pun susah tidur, tapi dah amal-amalkan. Saya tak ambil pun suplemen tu. Saya just tahulah alternatif kan. Alternatif kalau tak boleh jogging, kita ambil suplemen tu untuk tujuan sama. Saya tak ambil pun suplemen, saya just jogging setiap pagi. Memang lama mula-mula still sama 2-3 hari. Last saya boleh tidur. Malahan rasa lepas maghrib, masa solat maghrib pun saya dah rasa nak landing lah. Macam tu. Dan makin lama makin sembuh lah. So nombor 1 lah tidur. Jaga tidur. Kalau boleh tak payah dululah nak ikut jadual TV tu sangat kan. Fokus dia sembuh. Mana kalau boleh rasa-rasa dah nak lepas maghrib tu mindset dah nak ngantuk kan. Mindset lah susun-susun tilam. Masa saya buat gitu lah. Lepas tu solat isyak dah start baring-baring. Anak-anak pun ikut sekali. Tidur ramai-ramai kan. Orang yang ada anxiety tidur ramai-ramai masa tu lah tidur ramai-ramai. Ramai kat tepi. Segerombol lah sekali tidur. Masa anxiety lah kan. Sekarang alhamdulillah lah sembuh. Kita usaha betul-betul kan. Kalau bukan kita, siapa nak usaha kita nak sembuh kan. Siapa nak kisah kat kita kadang-kadang kan. Kita lah kena paling kisah kat diri kita kan. Jangan harap orang lain nanti kita kecewa kan. Orang pun ada dia punya komitmen diri dia. Kadang orang tak faham kan. Tapi kita sakit ni kita faham. Jadi kita lah kena usaha lebih. Ya, saya kat situ habis dah nikmat. Okey. So macam itulah. Mindset sentiasa positif lah untuk orang ada anxiety ni. So paling penting tidur. Nombor 1 lah. Nombor 1 tidur. Untuk dapatkan tidur tu, nak kata tidur tu memang paling penting. Tapi untuk tidur cukup dan tidur dengan nikmat tu memang susah. Tapi buat janji korang usaha kan. Macam saya cakap, saya ulang banyak kali cakap dah ni sebenarnya. Tapi saya just ulang, mana tahu ada yang tak dengar, biar dapat bantu. Sebab nak sembuh GERD ni makan masa dalam 4 bulan baru sembuh kan. Tapi paling penting anxiety kena sembuh dulu. So saya sukalah nak ulang-ulang benda sama. Saya cakap balik, korang kena cukup tidur. Kalau susah nak tidur, itu biasa 2-3 hari. Tapi kalau korang usaha 2-3 hari tu, insya-Allah korang boleh tidur lena dan makin lama makin sembuh. Iaitu korang produce banyak-banyak hormon serotonin dalam tubuh korang dengan cara jogging di bawah sinaran matahari pagi. Ataupun kalau tak ada option macam tu, at least dapat kena matahari pun tak apalah, jalan kaki pun tak apa kan. Naik kereta pun tak apa, tadah muka buka tingkap tu gitu. Kalau macam rasa macam kurang, pergi ambil suplemen melatonin. Banyak jual, tak mahal pun, dekat farmasi ada suplemen melatonin. Supaya korang, yang penting goal dia korang tidur kan. Kalau korang jumpa doktor pun boleh bagi ubat yang merangsang tidur, bagi korang tidur dengan lena. Sebab tu abang ipar saya ada ambil benda tu. Ada lagi tak risau-risau pasal anxiety? Apa simptom? Boleh bagi tahu tak simptom korang? Kalau anxiety ni tak boleh lari lah tak boleh lari, tak boleh tidur tu antaranya lah. Lagi apa tu? Lagi biasa orang ada anxiety ni, jangan takut dengan simptom ni. Contohnya korang akan cepat jadi pelupa. Benda-benda yang penting pun korang, contohnya korang keluar ni nak pergi kedai nak beli
something lah, contohnya gula. Korang keluar tu semata-mata nak beli gula, tapi dalam pertengahan jalan tu korang lupa korang nak beli apa. Biasa belum sembuh, biasalah. Benda tu tak kekal. Korang jangan takut korang hilang ingatan ke, rosak otak ke, tak. Biasa, sebabnya benda tu korang tengah ronsing. Banyak sangat korang fikir benda-benda yang ke depan. Jadi sebab itulah korang lupa benda-benda yang sekarang. Tu antara yang berlaku pada saya sebelum ni. Tapi bila saya dah sembuh, semua tu back to normal lah. Tak ada benda-benda tu semua dah. Pada yang kat Sabah tu kan, kalau ada anxiety, ada yang dekat Sabah, lagi-lagi tempat yang banyak kes, tak ada banyak yang korang boleh buat. Lagi-lagi korang tengah sakit kan, saya bersimpati. Tapi mungkin korang boleh kurangkan risiko tu. Korang kena banyak sedut benda-benda yang elok, kurangkan benda-benda yang tak elok. Maksudnya korang just follow SOP. Bila PKP, korang jangan keluar rumah kan. Keluarlah kawasan-kawasan rumah kan, takkan tak boleh keluar langsung. Jangan, at least korang jangan berhadapan orang kan. Tapi apa yang korang boleh buat, kalau tak boleh jogging, korang boleh kurang-kurangkan baca berita-berita yang merunsingkan korang. Berita-berita yang memberi perasaan tak elok pada orang, ronsing, sedih. Contohnya berita kematian pasal COVID ni kan, korang sedih pasal mak bapak budak tu meninggal lah. Begitu kurangkan. Kurang-kurangkan perasaan berita yang boleh merangsang perasaan-perasaan yang tak best kepada hati korang dengan fikiran korang. Macam tu. Itu tak banyak yang korang boleh buat kan, tapi at least korang tak makin teruk, ataupun korang boleh, mana tahu boleh membantu, boleh mengelak kan. Memang pasal kurangkan, jaga mata tu, jangan banyak sangat kena radiasi telefon ni, Blu-ray dengan komputer, TV. Benda tu pun boleh mengganggu hormon serotonin korang. Boleh buat anxiety korang. Kalau ada anxiety, susah nak sembuh sebab tidur korang terganggu. Macam tu, kejap lagi mungkin saya stop. Ada yang nak join live tak? Lama tak live kat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Sufia Safia. Salam dari Brunei. Nak tanya suplemen apa yang ambil untuk anxiety ni? Waalaikumsalam Sufia. Boleh ambil suplemen melatonin. Boleh dapat dekat farmasi ataupun order online. Harga dia tak mahal. Suplemen ni dalam kategori suplemen yang tak mahal. Fungsi suplemen ni membantu kita untuk mudah tidur dan tidur dengan lena. So maksud saya malam hari lah. Siang tu kita just fokus kepada benda-benda yang buat kita happy kan. Kalau anxiety pun fokus pada benda happy, tapi malam tu kita kena tidur awal. Tak payah nak fokus benda happy ke, baca berita ke, tengok lawak ke, tak payah. Try fokus tidur. Sebab tidur tu nombor satu kalau nak sembuh. Otak kita kena rehat kan. So ambil suplemen melatonin gitu. Kalau bukan suplemen melatonin, kalau melalui doktor tak bekalkan suplemen sebenarnya. Dia mungkin dia bagi ubat untuk tidur kan, pun boleh. Yang penting tujuan dia, goal dia tidur tu boleh kata nombor satu lah. Kalau nak sembuh anxiety, tidur tu kena cukup. Orang Indonesia kata jangan begadang. Macam tu. Kalau ada anxiety teruk tu, kalau korang nak tahu apa kunci-kunci sembuh anxiety ni selain tidur adalah korang kena stop. Kalau korang berjaya stop benda ni, korang akan boleh kata sembuh lah daripada anxiety. Korang at least kalau tak sembuh anxiety yang kecil-kecil yang boleh kontrol lah kan. Yang biasa ramai orang ada. Yang bukan jenis anxiety yang memenatkan ni. Satu benda korang kena stop adalah sifat mengelamun. Okay? Masa korang tak ada anxiety, korang tak kuat mengelamun. Pada waktu-waktu tertentu je. Tapi masa korang ada anxiety ataupun murung, sifat yang memburukkan situasi orang tu adalah mengelamun. Mengelamun dia ada perkara ataupun jangkaan di masa-masa akan datang. Mengelamun meratapi kepada kesedihan-kesedihan masa lalu.
Iaitu kalau korang rasa macam nak berkembang, sakit kat belakang, mengelamun ni biasa orang sampai besar mata kan, kepala macam kembang ni kan, itu mengelamun. Termenung orang kata. Mengelamun termenung lebih kurang lah kan. Korang dapat buang sifat termenung mengelamun tu, insya-Allah korang tak teruk sangat. Kalau ada anxiety yang biasa orang ada, under control lah. Korang fokus stop mengelamun. Apa sifat-sifat mengelamun ni? Korang rasa kat belakang, otak belakang korang yang aktif. Ini Dr. Man TTDI Dr. Man TTDI ni doktor yang ada anxiety juga, yang dah sembuh lah. Tapi betul apa dia kata, kalau korang perasan orang yang ada anxiety ni, dia mengelamun dia tak cakap mana, dia kata otak belakang dia ni aktif sangat. Betul tak? Korang punya kalau korang perasan, tekanan tu rasa kat belakang. Tapi kalau masa kita normal, tekanan kita tension tu normal lah kan. Sebenarnya yang sihat punya, kita tension dia aktif kat sini, otak ni kan, betul tak? Sampai sakit. Tapi orang yang anxiety ni, dia tak sakit sini, dia sakit sini. Dia penat kat situ. So ya, korang fahamkan lah begitu. Korang dapat stop mengelamun, dapat stop sifat termenung tu, korang akan bertambah makin baik. So banyak-banyak aktiviti yang membuatkan korang guna otak depan, iaitu macam menulis kan. Menulis jarang orang dapat menulis lah, yang tengah menulis, buat something lah, banyak buat something, melawak, fokus kepada benda-benda yang sekarang. Fokus kepada benda yang sekarang. Sama ada, tak kisahlah korang marah pun, otak depan janji korang berfikir kepada benda yang sekarang. Marah ke, sedih ke, kepada benda yang sekarang. Tak apa. Sebab memang benda tu tak boleh elak di masa apa-apa yang kita hadapi sekarang kan. Takkan kita ada perasaan gembira je kan. Tapi kalau mengelamun tu, benda tu lah yang membuat korang rasa banyak berfikir, sampai dia dominasi lah korang punya fikiran tu, sampai korang nak pergi kedai pun sepatutnya yang masa sekarang korang kena fikir, korang tak terfikir. Itu sebab korang jadi pelupa. So bagi yang ada peluang tu, saya just nak bagi nasihat lah kan. Masih PKPB ataupun tak ada, memang zon hijau, ada peluang tu pergilah keluar jogging kan, ambil masa. Jangan tunggu sakit baru nak rawat kan. Jangan tunggu sakit baru nak rawat. Lagi senang kita nak jaga berbanding kita nak rawat. Tak, at least kita tak derita lah kan. Begitu. So ada peluang tu jogging gitu. Jangan berlebih-lebih sangat. Kita jogging ni, saya keluar ni, tak ada sentuh satu benda pun kat luar tu kan. Just bontok ni lah tengah duduk sekarang, ini pun sekarang sebab saya nak live kan. Tapi tak ada pegang, tak ada kontak rapat kan. Begitu. Why not? Untuk bertambah lebih baik. Untuk yang dah dekat tempat zon-zon merah tu, dah tak boleh nak jogging, tak apalah, at least korang boleh kurangkan perasaan-perasaan yang tak baik pada korang, yang mana boleh dielakkan daripada, kalau saya masa dulu saya tak pegang telefon langsung, tengok TV pun tak kan. Kurang-kurangkan, just terimalah berita-berita yang bagus. Kalau ada kat grup WhatsApp tu, korang WhatsApp kan, bolehlah macam saudara nasihatkan, jangan share berita-berita yang tak betul. Kadang-kadang ada orang ni yang dia susah nak nilai berita tu betul ke tak, dia share kan. Kita anxiety ni pun dulu kita boleh nilai, tiba-tiba kita anxiety ni, kita pun jenis cepat panik. Benda yang fact pun kita boleh cepat percaya. Boleh cakap jangan share benda-benda yang merunsingkan. Macam tu. Bateri okey. Ada lagi soalan tak? Kalau tak ada, saya nak gerak. Tengah rehat ni. Nanti sampai rumah perlu dah kering, terus mandilah kan. Sebab kalau kita beriadah ni, badan tengah panas dalam kan. Kalau orang ada GERD, panas dalam tu kena jaga, kena kontrol. Jangan sampai panas sangat, sebab bila dah panas sangat, wap tu dia akan menekan ke atas. Sebab sifat panas tu dia memang ke atas. Kalau ke rice cooker tu, dia punya tekanan nampak sampai nak terbuka tutup tu. Begitu jugalah dengan GERD tu, kita rasa kat sini. Kita kena kontrol, sebab tu kita kena banyak kerap minum air, kita kena mandi selalu. Tapi nak mandi time panas, jangan time panas sangat, macam baru sampai jogging terus mandi, tak bagus juga. Sebab cuba awak letak kat, ambil apa-apa enjin kereta lah panas, awak siram air, macam mana respon panas tu, waktu lagi kuat kan. Sebab tu orang tu kata kalau macam lepas jogging,
duduk rehat-rehat lu, jangan terus mandi, nanti dia kata kulit tak elok. Memang pun kulit jadi tak elok, respon daripada kejutan tu. Teruduk. Terima kasih. Sama-sama. So macam itulah orang yang ada anxiety ni, selain daripada handsome cantik-cantik, sebenarnya dia ada sifat yang terlalu penyayang, ambil kisah selalunya lah, kebanyakannya dia penyayang, terlalu ambil kisah, ambil berat, hati dia lembut, sebab dia cenderung nak dapat anxiety ni. Yang mana maksud saya, masalah orang-orang sekeliling atau orang-orang jauh, orang terdekat, cepat dia terima sebagai masalah dia. Jadi benda tu terkumpul-kumpul beban kepada dia, sampai merosakkan jugalah dia punya fikiran. Macam tu. Sama jugalah, biasanya tekanan akal ataupun tekanan hati, perasaan kita membuatkan kita anxiety. Macam tu. Ada orang yang anxiety ni sebab di masa lalu, peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, kan. Ada yang anxiety kepada masa sekarang ni lah, macam kerunsingan kepada masa-masa sekarang ni. Dia tekanan dekat hati dengan perasaan dia. So kurangkan benda tu. Benda tu yang buat kita sakit, benda tu juga kita kena kurangkan. Elakkanlah, senang, tak payah kurang, elakkan terus tu sampai kita sembuh. Benda tu lah yang buat kita sakit. Benda tu maksud saya tekanan kepada benda-benda kesedihan masa lalu ataupun kerunsingan masa-masa sekarang, kesedihan masa-masa sekarang, benda tu buat kita sakit. Benda tu jugalah kita kena elakkan untuk kita sembuh, kan. Kita dapat lagi vibe macam tu, benda-benda yang menyedihkan ataupun merusingkan, benda tu lah juga yang akan memburukkan keadaan kita. So benda tu tak tipu, memang korang kena, bila korang elakkan benda tu, korang akan bertambah baik. Itu adalah jalan bertambah baik, untuk bertambah baik lah. Macam indeks Dr. Noisham kan, setiap petang kan, ada masa saya anxiety dulu kan, dengar je suasana tu kan, tag soalan-soalan macam-macam, saya betul-betul, yalah, hidup saya sebelum ni bukan macam tu kan, berubah tau hidup kita. Mungkin faktor berubahnya kita punya norma kehidupan tu membuatkan ramai orang anxiety pada masa PKP ni. Memang ramai. Kalau buat kajian macam dekat grup ni pun, asalnya berapa kes je. Saya ada saudara kat sini dia dah lama kat sini. Dia kata asalnya berapa belas kes je. Masa PKP pertama tu sampai ke berapa bulan tu meningkat grup ni, antara yang meningkat jumlah bilangan user yang kena anxiety dengan GERD ni. Memang ramai. Bukan setakat grup ni, international pun. Saya banyak join grup-grup anxiety lah. Semua meningkat. Sebab faktor-faktor beginilah, norma kehidupan kita berubah, kita tak biasa kan. Daripada kita tak biasa selalu runsing, tiba-tiba kita selalu runsing begini, kita tak biasa. Kejutan. Teruduk, betul tu, masalah orang lain, kita pula yang terkesan. Betul. Itu saya kata, kita kena belajar pelan-pelan, pelan-pelan paksa belajar jadi orang yang pandai buat dek. Tipu pun tak apa. Maksud saya macam mana, kita belajar buat dek supaya kita tak bertambah teruk dan supaya kita bertambah baik. Contohnya, kita belajar buat dek untuk perkara-perkara yang memberikan kita kesedihan ataupun kemarahan, begitu, ataupun kerunsingan. Contohnya, perkara yang boleh membuatkan kita dengan pasangan kita bergaduh, kita belajar buat dek. Bukan kita tak kisah, tapi mungkin sebab kita sakit, kita belajar buat dek. Jadi masa ada jugalah berlaku pada saya, sebenarnya ada benda-benda yang boleh buat saya sedih ataupun saya marah. Saya belajar buat dek. Bukan saya belajar, saya paksa. Saya buat senyum. Buat senyum pun tak apa. Andai terpaksa untuk senyum, buat pun tak apa. At least benda tu tak menjadi buruk. Kita cuba. Malahan benda tu jadi baik pada saya. Walaupun benda tu apa kan, benda tu sepatutnya boleh buat saya marah sebelum ni, tiba-tiba saya tak marah. Macam tu. Saya buat senyum je. Saya terpaksa buat senyum. Saya buat senyum je. Maksudnya, at least saya tak marah. Kalau saya marah, benda tu jadi buruk lagi. Sama juga dengan berita-berita kan. Kalau baca kat berita tu, belajar buat dek. Kalau macam nampak, scroll je lah, buat sementara waktu ni. Kalau masa dah sembuh ni, saya memang baca habis lah kan.
Dah baca habis, tapi saya dah tak macam dulu lah, dah sembuh kan. Untuk anxiety ni saya dah sembuh, jadi baca habis pun tak ada. Saya pun dah tak berlebih-lebih. Kalau dulu saya berlebih-lebih sangat masa PKP ni, saya cakap macam mana bantal semua, sarung bantal anak saya tukar, saya turun tidur asing, gila betul lah. Lebih daripada orang yang ronsing sekarang ni kan, kata jogging pun jangan kan. Saya lagi lebih masa saya sakit, tapi saya dah ambil iktibar dah lah. Sekarang memang saya tahu. Jadi kesimpulan dia, kesihatan mental, iaitu akal dengan hati kita, fizikal, tubuh badan kita sama-sama penting. Tidak kurang pentingnya untuk kita jaga. Di dalam masa yang sama kita sedang risau tentang COVID-19 ni kan, yang meningkat ni. Jadi jangan kita abaikan benda tu. Jadi jangan kata je, jangan abaikan, kita kena buat sesuatu untuk kekalkan kesihatan mental dengan tubuh kita ni. Iaitu elak-elakkanlah benda-benda yang buat mental kita menerima perasaan-perasaan yang tak baik, sedih, marah gitu. Elakkan. Jadi banyakkan pula riadah kat luar supaya tubuh kita ni sihat. Tubuh kita sihat, mental kita pun sihat. Semua tu berada dalam tubuh kita kan. Semua hormon tu terproduksi dalam tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita pun kurang sihat, kurang nak bergerak, kurang kita nak guna, boleh buat kita, mendorong kita sakit. So pada yang ada anxiety tu, saya doakan korang cepat sembuh lah. Itu je. Memang macam mana korang, apa benda yang boleh buat korang sakit, perasaan-perasaan tak elok tu, itulah ubat dia juga. Ubat dia korang elakkan benda tu. Kalau korang tak elakkan benda tu akan memburukkan lagi anxiety korang. So jangan risau apa yang korang teruk sekarang ni. Itulah begitu yang saya alami sebelum ni, teruk sangat kan. Korang akan jumpa kesembuhan. Saya harap apabila korang dengar ni, korang akan lega dan boleh tidur. Kalau ada yang anxiety teruk sekarang tapi belum tidur, sepatutnya korang dah tidur sekarang ni kan. Masa mula-mula dulu saya tak tahu, tapi bila saya tahu buat research banyak-banyak, masa ni memang confirm saya dah tidur. Korang cuba tidur. Apa yang korang boleh buat last sebelum saya balik, apa yang korang boleh buat supaya korang boleh tidur setiap malam? Mana tahu benda ni berkesan untuk korang. Sebelum ni berkesan untuk saya. Korang kena ada orang di sekeliling korang. Biasanya budak-budak lah. Sebab budak-budak ni tak ada komitmen. Budak-budak ni ada banyak masa kan. Dia tak ada banyak benda. Diorang boleh fokus kat korang. Ajak diorang berborak kan, sampai korang tertidur. Dan budak-budak tu sedar tujuan korang ni adalah untuk senang korang tidur. Sentiasa ada budak lah teman tidur. Itu antaranya. Nombor 2, kalau tak ada budak-budak, korang ambil telefon korang dengar video-video motivasi. Macam apa yang saya cakap ni, saya tak tahu lah motivasi ke tak kan, nasihat ni. Korang ambil, korang download ke ataupun ada lain internet, dengar. Ada banyak video saya pun ada yang panjang-panjang, lagi panjang dari ni. Korang boleh dengar. Ini apa yang saya buat tahu. Saya dengar video-video yang memberikan saya nasihat. Sebab orang anxiety ni banyak sangat otak fikiran dia. Kadang nasihat tu tak masuk sangat. Masuk sekarang, besok tak masuk. Kena ulang-ulang kan. Jadi otak dia tengah busy. Jadi ulang-ulang dengar. Letak kat dekat lantai kan, begitu. Tak payah tengok ah. Yang penting korang dengar sampai korang tertidur. Sampai korang rasa penat dengar suara tu. Sampai korang rasa bosan. Itu antara benda yang membantu saya untuk senang tidur lah. Pasang sesuatu. Kalau saya pasang lagu yang best-best yang saya suka, saya jadi fokus pula kan. Saya pasang benda-benda nasihat gitu. Nasihat ni kadang-kadang fokus sangat ni membuat kita ngantuk juga. Macam tu. Letak telefon tapi tak payah tengok. Korang dengar nasihat-nasihat motivasi. Ada banyak Saya boleh share link nanti kalau nak. So itulah, jaga tidur, jaga pemakanan. Nombor 3, jaga tidur balik. Lepas tu jagalah perasaan dengan hati korang. Yang kurang-kurangkan terima benda yang tak elok. Elak-elakkan. Kalau dah ternampak ke ataupun dah hadapi benda-benda yang tak elok, contoh bakal nak bergaduh ke, senyum je. Cancel kan. Nantilah kita bergaduh kalau saya dah sembuh begitu. So macam itulah. Salam kesembuhan. Semoga korang juga menemui jalan kesembuhan. Orang lain ramai dah sembuh kan. Korang ni yang tengah sakit sekarang ni, jangan risau, korang pun akan sembuh insya-Allah. Jadi korang risau tu, korang akan lagi teruk kan. Korang senyum sikit. Korang bayangkan masa depan korang pun akan jadi macam aku ni, akan sembuh juga.
Jadi apa lagi tunggu, cubalah tidur, pasang video-video yang motivasi sampai korang rasa fokus, sampai korang rasa tidur bersama suara-suara orang yang bagi motivasi itu. Besok pagi dengar lagi, selalu dengarlah, top up benda-benda yang positif kan. So jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.